Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama pada malam ni berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi tadabbur daripada juzuk yang ke-30 ataupun juzuk amma, yang mana minggu lepas kita dah bahas bermula ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26 daripada surah An-Nazi'at. Hari ini insya-Allah kita akan sambung bermula daripada ayat yang ke-27. Jadi sebelum kita bahas perbahasan daripada surah An-Nazi'at ni, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah An-Nazi'at. Selepas pada tu baru kita bahas bermula daripada ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ayat yang ke-27 sampailah ayat yang terakhir daripada surah An-Nazi'at, iaitu ayat yang ke-46. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-27,
Aantum ashaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu lebih hebat dalam penciptaan ataupun langit yang dia telah membinanya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia yang meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia yang menjadikan gelap malamnya dan dia mengeluarkan waktu duhanya. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi sesudah demikian itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia mengeluarkan daripadanya airnya dan padang rumput. Wal jibala arsaha. Dan gunung ganang dia kukuhkan pancangnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai satu kesenangan untuk kamu dan untuk binatang ternak kamu. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang hari bencana yang amat besar, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Maka pada hari itu manusia akan mengingati apa yang telah mereka kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang diperlihatkannya. Fa amma man tagha. Maka adapun siapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka Jahannam ialah tempat kembalinya. Ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-39. InsyaAllah perbahasan kita pada malam ni masih lagi bercerita tentang berita kiamat, yang mana kita dah sebutkan sebelum ni. Surah Abasa, surah An-Nazi'at, surah An-Naba dan juga surah Abasa, 3 surah pertama bagi juzuk yang ke-30 ni, ianya membawa tema yang sama. Apakah temanya? Iaitu tema berkaitan dengan maklumat-maklumat penting berkenaan dengan hari kiamat. Maklumat-maklumat penting berkenaan dengan hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala detailkan kiamat tu apa. Apakah yang menyebabkan manusia tak boleh percaya kiamat? Itu Allah Taala sebut dalam surah An-Naba yang dah kita bahas sebanyak 44 ayat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ataupun pada surah An-Nazi'at masih lagi bercakap tentang kiamat, tapi Allah Ta'ala lebih fokus kepada bukti golongan yang tidak mempercayai kiamat macam musyrikin Mekah pada waktu itu. Bukti sejarah ataupun pengakhiran kepada golongan yang mengingkari sebiji sama macam golongan musyrikin Mekah. Kemudian surah Abasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentazkiyahkan ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersih dan mengangkat Nabi sebagai pihak yang bertindak sebagai orang yang paling sah menceritakan tentang hari kiamat. Cerita kiamat ni, siapakah pemberitahu yang paling benar ataupun siapakah pihak Tuhan yang paling dipercayai ataupun pihak sah untuk bercakap tentang hari kiamat? Ianya tak lain ialah Nabi. Cuma perbahasan tu pada surah Abasa yang akan datang nanti. Okay. Cuma pada malam ni kita bahas sambungan kita daripada ayat yang ke-27. Sebelum ni ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Allah Ta'ala cerita pada kita bukti sejarah satu orang yang hidup lebih awal berbanding Nabi SAW dan juga musyrikin Mekah, iaitu seorang yang bernama Fir'aun, dan kisah seorang pembawa kebenaran iaitu Nabi Musa alaihi salam yang sezaman dengan Fir'aun ataupun rasul yang dihantar untuk mengislahkan Fir'aun. Kita dah cerita minggu lepas panjang lebar apa yang menyebabkan Fir'aun itu terhalang daripada untuk mempercayai kiamat. Apa yang menyebabkan Fir'aun itu menolak mentah-mentah berita kiamat? Tak lain tak bukan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-38 dalam surah An-Nazi'at. Apa yang menyebabkan Fir'aun itu melampaui batas?
Allah Ta'ala sebut, idhhab ila fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu telah melampaui batas dengan sebab jawatan dan kedudukan yang telah dia pegang. Allah Ta'ala beri jawapan, walaupun perbahasan tu kita akan sebut nanti. Cuma kita sebut dulu sini untuk nampak apa yang Allah Ta'ala ingin isyaratkan. Wa atharal hayatad dunya. Itulah puncanya. Terkesan sangat Firaun itu terhadap kehidupan dunia, sehingga kehidupan dunia yang cantik, kehidupan dunia yang sementara, kehidupan dunia yang telah diubah suai sehingga nampak menarik itu telah menipu Firaun sehingga menidakkan kedatangan hari kiamat. Bukan setakat menidakkan, bahkan Firaun mengherdik, mencaci dan mentertawakan Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang bertindak sebagai pihak yang menceritakan tentang hakikat kiamat kepadanya dan juga kepada kaumnya, ataupun orang-orang Kipti yang seangkatan dengan Firaun pada waktu itu. Apa yang jadi pada Firaun? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-25 yang dah kita bahas sebelum ni, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah Ta'ala menghukum dengan azab yang menghina di akhirat dan juga di dunia. Nakal maksudnya azab yang menghinakan, azab yang pedih dalam perasaan dan juga pedih pada luaran. Itu maksud nakal. Nakal ni maksudnya bukan nakal bahasa Melayu. Nakala dalam bahasa Arab. Ia ialah sejenis azab yang bukan hanya sakit pada badan ataupun fizikal, tapi sakit juga pada dalaman. Azab yang memberi tekanan pada perasaan dan juga azab yang memberi kesakitan kepada fizikal. Dan azab itu antara azab yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Firaun di dunia. Pertama, dia mati dalam keadaan yang sangat-sangat, orang kata apa, kesian. Mati lemas. Kan kita dah sebut sebelum ni, Firaun ni dia mati lemas ketika mana tercantum saja Laut Merah selepas Nabi Musa dan juga Bani Israel menyeberangi laut tersebut untuk melintasi Mesir dan akhirnya sampailah ke Palestin. Maka sampai saja Nabi Musa, Firaun dan tentera yang berada di tengah-tengah perjalanan, di tengah laut tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tenggelamkan mereka dalam keadaan mati lemas. Mati lemas bagi orang yang pernah bercakap sombong, orang yang pernah bercakap dengan nada yang gagah, ialah satu benda yang memalukan. Semua orang yang hidup selepas daripada Firaun mengetahui kisahnya ialah mati lemah. Imma orang Islam ataupun orang kafir. Sebab tu kalau kita tengok, ada seorang profesor ataupun doktor daripada Perancis, dah lama dah dia ni, Dr. Maurice Bucaille, seorang pengkaji, seorang Kristian ortodok. Bahkan dia ni ada sikap yang tak suka pada Islam. Tapi dia telah dilantik oleh kerajaan negara Perancis ni, France, untuk buat kajian terhadap tamadun Mesir purba. Antara yang dia kaji ialah mayat Firaun ataupun Ramses yang kedua yang ada dan wujud di Mesir sampai ke hari ini. Dan memang mayat Firaun ni ataupun jasad Firaun ni Allah Ta'ala sengaja selamatkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, iaitu pada hari kami tenggelamkan Firaun dan juga tenteranya, kami selamatkan jasad Firaun. Tujuan dia apa? Selamat jasad Firaun bukan nak tunjuk Firaun tu orang soleh, jasad dia tu molek. Okay. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda kepada orang yang datang selepas zaman Firaun itu, bukti wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bukti benarnya tauhid, batilnya syirik. Sebab tu Maurice Bucaille bila mana dia buat kajian terhadap jenazah ataupun mayat Firaun tu, Ramses yang kedua, antara benda yang menakjubkan dia, dalam trakea ataupun dalam kerongkong ni, laluan kerongkong kita ni yang Firaun punya, ada pasir, banyak pasir dalam. Bila mana cek pasir tu ialah pasir laut ataupun pasir pantai. Maknanya
dia telah diagnos Ramses tu ataupun Firaun tu, dan dia buat, orang kata apa, dia macam forensik lah, dia buat kesimpulan Firaun ni mati lemas. Lepas daripada tu ada seorang pembantu dia, orang Mesir Muslim, beritahu pada Maurice Bucaille, dia kata kami dah tahu dah dia ni mati lemas. Kamu tak buat kajian pun kami dah tahu dia mati lemas. Maka tanya Maurice Bucaille, kamu tahu macam mana dia ni mati lemas? Kami tahu Firaun ni mati lemas sebab apa? Sebab Quran sebut. Maka dia bawa Quran dah tunjuk dia mati lemas. Mati dengan sebab tak pandai berenang dan akhirnya banyak, orang kata apa, pasir masuk. Itu riwayat yang ada dalam Quran. Sebahagian riwayat lain dikatakan ketika mana Firaun tu dia sedang terkapai-kapai, dia nak lemah dah, ataupun air tu dah menutup laluan pernafasan dia. Pada waktu tu datang Jibril alaihi salam, memasukkan tanah ke dalam, yadussuhu fit turab, masukkan dalam mulut Firaun tu tanah. Tujuan dia pun untuk mengelak Firaun menyebut kalimah tayyibah ataupun mengiktiraf keesaan Tuhan. Ada sebahagian riwayat menyebutkan seperti itu. Dan riwayat tu saya tak pasti darjat dia apa, tapi riwayat tu memang ada lah. Kita pernah jumpa riwayat tu, saya tak ingat sebab tengah-tengah duk cerita ni baru duk teringat, tak sempat nak buat nak cek riwayat tu datang daripada mana. Cuma Nabi SAW diberitahu oleh Jibril kata kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya besarnya rahmat Tuhan kepada setiap hamba. Besarnya rahmat Tuhan kepada setiap hamba. Jadi bila mana besarnya rahmat Tuhan kepada setiap hamba, Jibril ni dia nak bagi Nabi faham, nak bagi Nabi ni faham apa maksud rahmat Tuhan ni dan keampunan Tuhan. Maka Jibril pun cerita pengalaman dia. Ini hadis. Jibril kata ketika mana aku mendengar Firaun menyebut ana rabbukumul a'la. Itu ada dalam surah An-Nazi'ah ayat 24. Allah Ta'ala sebut faqala ana rabbukumul a'la. Antara kata-kata Firaun yang sangat mengejutkan Nabi Musa, bahkan bukan mengejutkan Nabi Musa, mengejutkan malaikat sebenarnya. Malaikat dengar Firaun boleh sebut ana rabbukumul a'la, terkejut malaikat. Macam mana dia boleh mengaku dia tu Tuhan yang maha tinggi? Tuhan yang maha tinggi. Start daripada tu, Jibril alaihissalam ni dia jadi benci dengan Firaun. Dia benci dengan Firaun sebab pengakuan kufur, kata-kata kufur. Bila mana dia tengok Firaun tu ngam-ngam, lemah, terkapai-kapai pada waktu tu, maka dia cepat-cepat masukkan tanah supaya kawan tu lemah cepat. Maka Allah Ta'ala kata pada Firaun, dia kata Allah Ta'ala kata pada Jibril, wahai Jibril, kalau kamu tak sempat masukkan tanah tu ke dalam mulut Firaun, dan akhirnya Firaun sempat sebut pada waktu tu la ilaha illallah ataupun amanna bi rabbi Musa, tiada Tuhan melainkan Allah ataupun aku beriman dengan Tuhan Musa, sa'astaghfirahu, aku akan ampunkan Firaun. Nak sebut rahmat Tuhan, tapi takdirnya dia memang tak sebut pun. Cuma nak beritahu pada kita tentang pasir tu, yang pertama mati lemah automatik pasir akan masuk. Yang kedua ada riwayat kata Jibril yang masukkan tanah dalam kerongkong dia pada waktu tu. Tapi poin dia sini nak beritahu pada kita sifat sombong yang ada pada Firaun itu, sifat yang sangat tercela dan sifat yang akan mudah mengelabui kita untuk menolak kewujudan akhirat. Kita dah pernah sebut sini, seseorang tu kalau dia terkesan dengan kehidupan dunia, dia rasa syok, seronok dengan kekayaan yang dia dapat ataupun pengaruh yang dia ada, perkara itu akan mengganggu hubungan dia dengan akhirat dan akan menyamarkan matanya untuk memandang akhirat, khususnya mata hati. Bukan orang kafir saja yang akan jadi buta dengan akhirat dan tak percaya dengan akhirat bila mana dia dapat dunia banyak, hatta orang yang sudah Muslim pun. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, antara kisah kedua ialah ashabul jannatain, orang yang memiliki dua kebun, seorang miskin, seorang kaya. Wa huwa yuhawiruhu, dan yang miskin selalu bercakap dengan yang kaya ni tentang beringatlah kamu tentang nikmat dunia. Sehinggalah yang kaya yang ada banyak kebun tu, dia tak percaya pada akhirat. Mana nak beritahu pada kita,
dunia ni dia ada kesan sampingan yang sangat bahaya kepada manusia. Kesan sampingan yang sangat bahaya pada manusia. Sebab tu banyak ayat Quran dia akan cerita tentang bahaya dunia kalau tak dapat kawal. Bukan bahaya dunia sehingga kita kena melarikan diri pada dunia, sehingga kita tak peduli tentang dunia. Itu konsep yang salah. Silakan kita menguruskan dunia, sebab memang dunia ni Tuhan bagi untuk kita uruskan. Kita nak melobi banyak mana tanah, tapi dengan syarat kita dapatkan dengan cara yang betul, yang tidak dimurkai Tuhan. Cuma kita kena hati-hati supaya kita tak jadi orang yang terlena dengan benda tu. Terlena dengan benda tu. Sebab tu Tuhan tekan benda tu, wa athara. Perkataan athara tu maksud dia terkesan dengan dunia, bukan memiliki dunia banyak. Sebab sahabat Nabi, mereka orang yang memiliki harta dunia yang banyak. Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar sendiri. Ini antara orang-orang yang sahabat Nabi yang rapat. Bukan setakat rapat, bahkan mereka dijamin syurga. 10 orang dijamin syurga. Dan kalau tengok antara 10 orang dijamin syurga tu, lebih pada separuh, maknanya lebih pada 5 orang kaya. Dalam senara 10 orang yang dijamin syurga tu, majoriti orang kaya, bukan orang miskin. Okay. Walaupun Nabi sebut dalam syurga ramai orang miskin. Nak beritahu kepada kita tu apa? Mereka memang kaya, tapi mereka kaya sahaja. Mereka tidak terkesan dengan kekayaan. Quran, bila mana Quran kata orang kaya yang ke neraka ni, orang kaya jenis macam mana? Athara, terkesan, sayang, payah nak tinggal, selalu terfikir. Itu maksudnya orang tu terkesan dengan dunia. Sebab tu kalau kita tengok ada satu kisah ni diceritakan oleh ramai orang lah. Cuma cerita ni dia katakan datang daripada seorang tokoh namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ni adalah tokoh sufi. Selain daripada tu, cerita ni dikatakan datang daripada Ibrahim bin Adham. Ni antara nama-nama tokoh sufi. Okay. Saya tak pasti yang mana satu riwayatnya, cuma wajah ceritanya lebih kurang. Abu Yazid Al-Bustami, dia berguru dengan satu orang tokoh. Saya tak ingat nama guru dia tu. Cuma guru dia tu miskin, sangat miskin. Kehidupan dia hari-hari, kalau dia nak makan, dia terpaksa pancing ikan. Tak ada duit nak beli. Maknanya hari ni nak makan kena pancing ikan. Kalau tak dapat pancing, tak dapat ikan, tak makanlah hari tu. Okay. Dalam rumah dia cuma ada satu je barang, ceret, dallah tu maksudnya ceret yang masak air. Tu saja yang ada. Sofa tak ada, baju semua tak ada. Maknanya baju lebih-lebih, baju selai tu saja. Okay. Jadi dia ni pergi belajar, Abu Yazid Al-Bustami dia pergi belajar dengan orang ni sebab nampak kezuhudannya. Okay. Lama dia belajar, Abu Yazid Al-Bustami kata, aku nak pergi mengembara ataupun aku nak pergi buat perjalanan. Saya tak pasti umrah ataupun haji. Okay. Cuma Tok Guru tu kata, kalau kamu pergi ke Hijaz, ziarahlah kawan aku, kawan sama belajar, dan minta pada dia supaya dia nasihatkan aku. Okay. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami buat perjalanan sampai dia ke Hijaz. Hijaz tu sama ada Mekah ataupun Madinah. Okay. Dua negeri tu dulu panggil Hijaz. Bila mana sampai di Hijaz, dia pergilah rumah kawan Tok Guru dia tu cari. Okay. Jumpa rumah tu dan dia tengok rumah Tok Guru kawan dia tu. Kawan Tok Guru dia tu besar, kuda dia banyak, bukan setakat kuda, bahkan ada kereta kuda, mana orang sangat kaya. Pelayan yang ramai, gundik-gundik pun ramai. Gundik ni hamba lah kita kira, maknanya hamba yang ramai. Tapi dia seorang yang alim, orang yang mengajar ilmu. Okay. Akhirnya dia pun jadi tetamu ke rumah kawan tu, dan dia pun perkenalkan diri dia, aku ni Abu Yazid Al-Bustami, anak murid kepada orang sekian di negeri aku, di Kufah ataupun di Iraq, saya tak pasti, ataupun Baghdad, tapi di Iraq lah. Maka dia kata, Tok Guru aku tu pesan bila mana jumpa kamu, minta nasihat untuk dia, yang ni untuk Tok Guru aku. Kawan dia yang kaya tu, kawan yang belajar sekali, dia kata, balik kamu ke negeri kamu, ke Baghdad nanti, ataupun ke Kufah nanti, beritahu pada guru kamu tu, la tata'athar bid dunya, jangan terkesan sangat dengan dunia. Dia dengar nasihat tu, dia jadi pening. Jadi siapa yang terkesan dengan dunia sekarang ni? Yang kaya dia, kereta kuda masuk tak boleh nak bilang banyak.
Pelayan dalam rumah cukup banyak. Tapi tak apalah, orang alim jawab lebih kurang kan, dia sumpah dia pula nanti. Okay. Balik semula ke Iraq, beritahu pada guru dia, sahabat kamu ataupun kawan kamu aku jumpa, dan dia titipkan pesan, maknanya dia beri pesan, nasihat dia pada kamu, jangan terkesan dengan dunia. Tok guru tu dengar, dia menangis. Abu Yazid Al-Bustami masih belum clear, belum faham. Dia kata, izinkan aku tanya pada kamu. Aku pergi rumah dia, aku takjub. Rumah dia rumah orang kaya, rumah macam rumah pembesar, bukan rumah, bahkan kasar. Dalam riwayat tu sebut kasar ni maksudnya mahligai ataupun istana. Dan aku tengok dia sangat banyak harta dunia, tapi kamu lebih zuhud pada dia dari segi luarannya, lebih zuhud pada dia. Tapi kenapa pesanan tu macam bertentangan? Sepatutnya pesanan jangan ingat dunia tu bagi pada dia. Kamu tu memang confirm kata tak ingat dunia lah, sebab kamu tak ada apa. Maka kata Tok Guru Abu Yazid Al-Bustami, dia kata, nasihat kawan aku tu tepat. Sebab apa? Walaupun kamu lihat aku ni orang yang tiada harta dunia, tapi aku terkesan dengan dunia. Macam mana aku terkesan dengan dunia? Tiap-tiap hari waktu malam aku letak kepala aku untuk tidur, aku dah berfikir esok nak makan apa. Dah fikir dah. Serabut dah untuk esok. Humum dah hari dah. Okay. Kalau tak ada ikan kat sungai esok, lapar pula lah esok. Fikir dah malam. Tak lena tidur. Okay. Lepas pada tu sebelum tidur duk fikir, rumah aku ni walaupun rumah buruk, tapi kawasan ni ramai perampok. Sebab di Baghdad ataupun di Iraq ni kawasan perampok. Kalau dia tengok mana-mana rumah, mesti dia akan rompok. Jadi malam, tiap-tiap malam kalau dia tidur, dia akan peluk ceret dia tu. Tuan-tuan boleh bayang? Peluk ceret, tak ada harta lain, tidur malam peluk ceret. Harta tu yang dia ada. Okay. Jadi dia kata pesanan kawan tu memang betul pada aku. Walaupun kamu tengok aku tak kaya, tapi ceret ni lah yang aku duk fikir. Kalau hilang, habislah tak dia nak minum air. Sedangkan kawan aku tu kalau dia hilang semua harta, dia tak terkesan. Jadi poin dia sekarang ni ialah terkesan dengan harta. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab ni, boleh jadi kita akan tengok realiti dunia hari ni. Di sana ada orang kaya yang lebih baik. Dia kaya, tapi pandangan ataupun cara fikir orang kita ni kadang-kadang dia memang setting macam tu. Orang kaya mesti sombong. Bahkan kita tengok ada sebahagian orang kaya lebih baik, lebih berbudi pekerti. Dan di sana ada orang miskin, tapi miskin dia tu miskin yang sombong juga. Dia sombong dengan kemiskinan dia. Bahkan dia cepat berputus asa dengan kemiskinan dia. Walaupun Nabi kata dalam syurga tu ramai orang miskin, sebahagian ulama mengatakan dalam syurga yang dimaksudkan dengan ramai orang miskin tu maksudnya apa dia? Miskin dengan sebab banyak bersedekah pada orang. Macam Abu Bakar, dia pernah kaya, dia jadi miskin sebab apa? Semua harta dia infak. Bukan dia asali miskin dan dia malah kerja, bukan tu. Itu maksud sebahagian para ulama kata kaya orang-orang miskin ramai dalam syurga ni lah, dia harta dia tu tak boleh nak mewah lebih, sebab harta dia mengalir pada banyak orang. Harta dia mengalir pada banyak orang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kebanyakan dalam dunia ni orang-orang kaya, tapi dia hati dia pemurah, dia hidup dengan biasa saja. Antaranya kita boleh tengok zaman kita ni, rahimahullah dah meninggal dunia dah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Ar-Rajhi Bank, kita pernah dengar Ar-Rajhi Bank, Arab Saudi. Malaysia pun banyak cawangan Ar-Rajhi Bank. Kita pergi buat umrah, kita akan tengok banyak Ar-Rajhi Bank. Ar-Rajhi Bank tu, Abdul Aziz Ar-Rajhi tu antara orang yang kaya dan bukan daripada keturunan diraja Saudi. Orang kebanyakan yang kaya. Dan dia banyak cawangan bank, dan antara usaha besar dia ialah dia dapat wujudkan sebuah bank yang clear, bersih daripada sebarang riba. Kalau kita baca, saya pernah baca orang kata apa, perjalanan hidup dia mula-mula nak buka bank di Arab Saudi. Dan syarat nak buka bank ni tu, utamanya bank di mana-mana pun di dunia ni, mesti kena dapat nasihat daripada pengurus bank dunia dulu. Jadi dia bawa lah kertas kerja dia untuk yakinkan orang bank dunia bahawasanya ekonomi masih lagi boleh berkembang walaupun kita tak ambil riba. Eropah tak yakin dengan kertas kerja dia. Kalau saya tak silap, kertas kerja dia tu akhirnya disokong oleh Maulana Taqi Osman. Tuan-tuan boleh Google Maulana Taqi Osman ni, mufti Pakistan sekarang ni.
Dia antara tokoh muamalat dunia yang hebat. Antara sebab Malaysia kita ni adanya bank rakyat, bank Islam, idea daripada Maulana Taqi Osman. Maulana Taqi Osman ni orang Pakistan, orang India Pakistan lah, okay. Benua India. Orang India, dia orang benua India. Dia fasih bahasa Inggeris, fasih bahasa Arab, okay. Dan dia ni selalu dijemput oleh bank-bank Eropah untuk bercakap tentang ekonomi Islam. Tuan-tuan boleh tengok video dia bercakap tu macam slang Zakir Naik lah, tapi meyakinkan. Maknanya dia boleh, orang kata apa, patahkan hujah geng-geng Eropah sebab apa kena ambil riba begini-begini, dan apa alternatif orang Islam seperti begini dan begini, okay. Tapi sayangnya Maulana Taqi Osman ni, dia hebat, okay. Dia jadi pencadang di negara orang je. Negara dia, bank negara dia tak boleh nak baiki. Biasalah pemerintah dia kadang dia tak peduli sangat orang macam ni. Tapi di Malaysia ni jasa dia cukup besar dalam bank-bank, produk-produk perbankan negara kita. Hatta bank negara pun panggil dia sebagai, orang kata apa, wakil untuk bercakap tentang ekonomi Islam. Cuma di Pakistan sendiri dia taklah dihargai sangat. Adalah jawatan tinggi, mufti Pakistan tu tinggi dah, okay. Cuma nak beritahu pada dia, idea dia orang tak peduli sangat. Idea dia dipakai oleh negara-negara Arab. Saudi pakai, UAE pun pakai, Qatar pun pakai idea dia. Cuma nak beritahu pada kita, itulah maksudnya orang kaya, orang yang kurang harta. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi itu orang kaya di Saudi, tapi dia hidup sederhana sebab sebahagian besar harta dia wakafkan. Dia wakafkan. Dan ramai orang Malaysia kita yang dapat kerja hasil daripada hasil dia. Terutamanya di Jeddah. Di Jeddah tu dia ada satu kawasan projek dia. Ramai orang Malaysia bekerja dengan dia. Tapi dia tu hidup sederhana. Kalau tuan-tuan tengok Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi ni, biasalah orang yang pakaian dia tidak menunjukkan dia tu orang-orang yang berada. Material pakaian yang dia pakai pun biasa macam orang kebanyakan. Sebahagian saya baca buku dia, rumah dia dekat dengan masjid. Orang-orang masjid selalu tengok dia keluar pada rumah tak pakai slipper masuk masjid. Tapi dia billionaire di Saudi. Dia billionaire di Saudi. Mudah cerita kalau orang tengok dia sekali lalu orang nampak dia macam pengemis, sedangkan dia lah yang membina bandar-bandar hebat di Saudi tu sebenarnya daripada hasil dia. Cuma nak beritahu pada kita, itulah yang Nabi sebut orang miskin yang memenuhi syurga. Miskin dari segi luaran, tapi hakikatnya dia kaya. Hakikatnya dia orang kaya, okay. Jadi itu kefahaman yang sebenar. Tidak terkesan dengan dunia. Tak salah kita nak ambil projek banyak, tak salah. Tapi yang kita kena pastikan cara kita mengurus dan adakah kita terkesan dengan dunia itu sendiri. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-27, a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ayat 27 Allah Ta'ala kata, adakah kamu rasa lebih hebat ciptaan diri kamu berbanding langit yang telah kami bina. Ayat ni datang selepas daripada bawa cerita Fir'aun dan Nabi Musa. Kita dah sebut sini, cerita Fir'aun dan Nabi Musa ni ialah cerita yang berbentuk sejarah ataupun dalil naqli. Tujuan dia ialah untuk menguatkan hujah ataupun mematahkan hujah golongan-golongan yang tak nak percaya ataupun tolak hari kiamat tu. Sebab kalau bawa logik, dia orang rasa macam tak boleh nak terima. Tapi bawa sejarah, dia orang akan terkejut. Tambah pula nama Musa, nama Fir'aun bukanlah nama yang baru dengar. Dah lama dengar. Biasa orang Yahudi yang ada di Madinah, ahli kitab yang ada di Madinah dah selalu sebut nama ni. Dan amat mengejutkan bila mana Nabi Muhammad boleh cerita. Dan cerita Nabi Muhammad lagi detail berbanding cerita ahli kitab. Jadi itu juga menunjukkan pada kita bila mana Nabi boleh cerita ayat ni, Nabi baca ayat ni, dia mendiamkan mulut Quraisy, khususnya yang menentang. Kemudian Allah Ta'ala tarik sikit perhatian Quraisy pada ayat yang ke-27 ni, a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu rasa kamu itu lebih hebat ataupun lebih besar daripada langit yang telah kami bina? Allah Ta'ala minta kita fikir dalam ayat ni. Allah Ta'ala mulakan dengan istifham. Istifham ni maksudnya kata tanya. Allah Ta'ala tanya, a antum, adakah kamu semua asyaddu khalqan, lebih rumit untuk kami cipta, amis sama, daripada langit yang telah kami bina. Okay. Allah Ta'ala guna perkataan
khalqan pada penciptaan manusia, dan Allah Ta'ala guna perkataan bana pada penciptaan langit. Kalau orang yang faham bahasa Arab, kita akan tengok perkataan khalqan dan banaha, dia akan terjemah dengan terjemahan ciptaan ataupun technical untuk mencipta benda tu. Kita ni manusia ni, Tuhan nak cipta kita ni susah hakikatnya. Satu tubuh badan manusia ni dia mengandungi urat sarafnya, laluan-laluan darahnya, organ-organ dalamannya. Maknanya kalau kita fikir nak buat manusia ni payah. Tambah pula manusia ni dia bukan hanya organ saja. Uniknya manusia ni dia ada perasaan, emosinya. Macam mana Tuhan nak isi dalam satu orang manusia ni package tu ataupun benda-benda tu, perasaan, otak, cara fikir. Sebab itu kalau kita tengok, antara benda yang menyebabkan Quraisy ni dia rasa Nabi Muhammad tak hebat, sebab mereka rasa diri mereka hebat. Penyakit yang sama juga pernah kena pada iblis dulu. Iblis yang jadi payah sangat nak sujud ataupun nak hormat pada Adam ni sebab apa? Sebab iblis duk rasa dia hebat. Siapa yang beritahu iblis dia lebih hebat pada Adam? Tak ada orang beritahu pun. Dia datang sendiri rasa tu. Sama dengan Quraisy tak ada orang beritahu pun dia tu hebat lebih daripada Qibti Mesir. Tak ada juga orang beritahu kepada Quraisy dia lebih hebat daripada Rom, daripada Parsi. Dia rasa dia hebat dengan diri dia sendiri, dia rasa dia hebat. Manusia ni dia akan ada keadaan macam tu. Terutamanya orang-orang yang ada kedudukan ataupun pengaruh. Bila mana datang orang-orang yang ingin membetulkan kesilapannya, dia rasa dia hebat. Okay. Macam Nabi Muhammad, kau tengok, Nabi Muhammad datang nak baiki sembahan berhala tak betul. Nabi Muhammad ni muda berbanding Abu Lahab, Abu Jahal dan pak saudara dia. Nama pun pak saudara, automatik lebih tua pada anak saudara. Kes tertentu je, kadang-kadang anak saudara lebih tua pada pak saudara. Boleh jadi juga. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana seseorang tu dia berada pada kedudukan, dia akan rasa dia pandai. Bukan kita kata kedudukan pangkat yang besar-besar. Bahkan pasangan suami isteri pun. Bila mana isteri dia cadangkan pada kita cadangan, kita suami ni kadang-kadang kita rasa macam kita tak nak terima cadangan dia sebab kita rasa cadangan kita hebat, padahal cadangan kita bodoh juga kadang-kadang. Cuma pangkat tu yang menyebabkan kita rasa macam tak payah dengar kot. Kadang-kadang cadangan dia okey je. Itu memang lumrah manusia. Okay. Kadang-kadang cadangan kita dan cadangan dia beza sikit je, tapi manusia dia tak boleh terima. Dia tak akan boleh terima. Dia payah. Sebab tu benda ni kita akan tengok semua keadaan dan semua lapangan akan jadi macam tu. Kita jadi AJK masjid, pengurusi lah contoh. Okay. Datang AJK mari beritahu, saya rasa tak sesuai cadangan ni. Ataupun jemaah ahli qaryah je, saya rasa tak sesuai letak benda ni. Kita sebagai pengurusi kita rasa tercabar. Dia tu ahli qaryah je, dia tak tahu pun pengurusan masjid pun benda. Kadang-kadang cadangan dia okey, cuma saya nak sebut sini, saya bukan nak sentuh mana isu apa-apa. Cuma nak ambil contoh perasaan ketika mana ditegur dan kita berada pada kedudukan yang tinggi berbanding orang yang menegur. Orang tegur kedudukan dia rendah. Nabi Muhammad nulis tak pandai, baca tak pandai. Mari nak tegur Abu Jahal yang pandai nulis, pandai baca. Tuan-tuan rasa macam mana? Kalau kita berada di zaman tu, tengok Nabi Muhammad yang muda ni duk ajar kepada Abu Jahal ni tak betul. Kita ni kita rasa kita geng Muhammad ke geng Abu Jahal? Zaman ni boleh kata geng Muhammad sebab tahu dah Islam tu. Zaman tu tahulah, kita boleh tahulah situasi sebenar macam mana. Maknanya kita sendiri pun akan fikir dengan logik. Seperti itulah keadaannya. Jadi Allah Ta'ala ni dia sebut pada ayat yang ke-27, kamu rasa kamu tu rumit dah ataupun hebat dah, sedangkan langit lagi hebat berbanding kamu. Allah Ta'ala kata langit itu lagi hebat. Langit mengakui tentang adanya kiamat sehingga bila mana berlaku sangkakala dia runtuh. Tapi manusia bila mana bertiup sangkakala, kesombongan dalam diri belum runtuh lagi. Langit itu kalau sangkakala bertiup, dia runtuh dengan sebab dia mengakui bahawasanya kiamat telah berlaku. Tapi manusia
Walaupun kiamat dah berlaku, masih lagi kekal dengan kesyirikan, kesombongan masih lagi kekal. Itu kedegilan yang Allah Ta'ala jadikan ataupun ada manusia yang bersikap seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala detailkan, langit ni dekat mana hebatnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kami meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Samkaha tu sebahagian riwayat mengatakan bukit bukau dan gunung ganang, dan ada sebahagian riwayat mengatakan ianya ialah gua-gua yang berbentuk binaan semula jadi. Gua-gua yang berbentuk binaan. Sebab samkaha tu maksudnya ialah satu ukiran. Sebab kalau kita tengok sebahagian gua-gua ataupun bukit-bukit ni macam orang buat, padahal bukan orang buat, memang semula jadi gitu. Macam kita di Perlis ni mudah sikit nak nampak sebab kawasan Perlis ni banyak bukit, dan bukit yang ada gua. Utara ni dia banyak. Kita masuk dalam gua kita nampak macam orang tolong gali, padahal tak pun. Memang kawasan tu dah semula jadi gitu. Dah semula jadi seperti itu. Tu Allah Ta'ala beritahu, rafa'a, kami yang angkat, samkaha, kami yang bentukkan, fasawwaha, kemudian kami sempurnakan, wa aghtasha lailaha wa akhraj duhaha, kami jadikan gelap malam dan kami keluarkan waktu duha. Ini semua Allah Ta'ala nak sebut kepada kita bahawasanya semua elemen-elemen ni lebih besar berbanding penciptaan kita. Kita terlalu kecil, sangat kecil. Maknanya nak dibandingkan dengan siang, malam, bukit, bukau, kita sangatlah kecil. Tapi makhluk yang kecil inilah kesombongannya lebih besar daripada matahari, kesombongannya lebih besar daripada planet bumi yang dia duduk. Dahsyat. Maknanya nak beritahu kepada kita, orang kalau dia degil, dia lupa diri. Wal arda ba'da zalika dahaha, dan bumi sesudah demikian itu dihamparkannya. Maknanya Allah Ta'ala jadikan bumi ni tempat kita tinggal, kita buat rumah, kita bercocok tanah atas bumi ni, seolah-olah bentuknya tu macam dihamparkan. Ayat ni bukan bermakna bumi itu mendatar ataupun flat. Sebab di dunia ni, bahkan di Malaysia ni pun, dia ada kumpulan yang mempercayai bumi ni rata. Isu bumi rata, bumi bulat ni dah lama dah, sehingga di dunia menyaksikan dia jadi agama kan isu ni. Di negara Eropah berbalah isu bumi ni bulat ke bumi ni rata. Dia punya berbalah tu sampai buat agama baru kerana isu tu, sampai jadi kepercayaan kerana isu ni. Dan kalau orang Islam yang percaya bumi tu rata, dia duduk pakai dalil ni. Dia duduk pakai dalil wal arda ba'da zalika dahaha, dan sesungguhnya bumi itu sesudah siap kami buat semua sekali, kami hamparkan. Hamparkan tu maksudnya ialah kita duduk atas bumi ni, kita tak nampak melengkung tu, tak rasa macam duduk atas benda bulat, tak rasa duduk atas benda sfera. Kita rasa macam kita duduk atas tempat yang rata, tapi hakikatnya bumi itu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut yukawwirul ard, kami bulatkan bumi tu. Ada juga ayat tu. Jadi ini benda yang zaman kita ni lah baru jadi isu. Zaman Nabi tak jadi isu sangat, sebab perkembangan ilmu sains itu sendiri. Cuma poin dia ialah kami hamparkan sini, maksudnya kami buka jalan. Ada setengah-setengah bukit kami jadikan bentuk bukit tu sendiri dah ada jalan-jalan yang mudah untuk kamu lalu. Itu poin dia. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, kami keluarkan daripada bumi itu airnya dan juga rumputnya. Maknanya Allah Ta'ala nak sebut pada kita, di bahagian bumi ni ada tempat keluar air, ada tempat keluarnya padang ataupun rumput. Benda ni bila mana turun ayat 31 ni, orang Mekah dan sekitar dia macam biasa lah dengan ayat ni. Dia tak terkejut sangat, walaupun hakikat bumi Mekah tu dia gersang, tiada tanaman. Cuma orang Mekah ni dia orang yang keluar travel banyak. Orang Mekah ni ialah orang yang selalu travel. Dia orang pernah ke Najran. Najran ni sempadan Saudi dengan Yaman hari ni. Di Najran ni tuan-tuan, dia dalam negara Arab Saudi. Dia diiktiraf sebagai tanah Saudi lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Najran, sampai boleh tengok dalam Google pun boleh tengok, internet boleh. Dia punya tempat macam Malaysia kita.
ladang gandumnya, bukit dia hijau. Bila benda tu jadi? Lama daripada dulu-dulu. Bukan tanda kiamat, sebab ada orang dia macam terkejut sikit tengok Arab Saudi ada tempat hijau. Tuan-tuan kena tahu Arab Saudi ni dia ada tempat macam Cameron Highland, macam tempat-tempat peranginan yang kita tak sangka. Ada punya sungai yang jernih, ada. Negara Saudi tu besar. Dan orang-orang Mekah ni dia tak terkejut. Memang negeri dia orang tu negeri gersang, tapi dia orang tak nafikan ada negeri lain yang banyak sumber air dan juga banyak dia punya padang rumput. Jadi nak beritahu kepada kita, ayat ni dia menjadi suntikan untuk orang Arab berfikir. Suntikan untuk orang Arab berfikir. Dan tuan-tuan jangan terkejut dan jangan pelik. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita akan jumpa tempat-tempat yang exactly sama macam tempat kita. Sama dengan susunan-susunan bukitnya. Saya pernah pergi ke Salalah, Oman. Negara Oman. Salalah, Oman ni dia punya cuaca sama macam kita. Tidak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Situlah tuan-tuan nak tengok adanya pokok kelapa, pokok nyok pada situ. Kita dah ingat nyok ni tempat kita kot. Kita pergi situ, orang-orang Arab makan kuih halua ni macam dodo tempat kita. Dia kacau tu macam orang buat dodo di Kelantan, di Terengganu tu. Okay. Tapi kita kena sedar, kita duduk di negara Arab, bukan kita duduk di negara tanah Melayu. Cuma saya nak beritahu kepada kita, kepada semua orang-orang Melayu, sebab orang Melayu ni hidup nampak negara Arab ni semua gersang. Tak juga. Dia ada bahagian-bahagian yang ada airnya. Cuma tak boleh lawan lah kawasan kita ni. Dia punya kesuburan tu memang orang Arab sendiri mengakuinya. Antara benda yang menyebabkan orang Arab suka nak mari. Sebab tu tuan-tuan tengok Langkawi penuh orang lagi. Arab kalau dia kenal Malaysia, dia kenal Langkawi, dia tak kenal tempat lain lagi. Dia akan kenal yang tu dulu. Sebab dia orang tak ada pulau macam tempat kita. Saya pernah bersembang dengan orang Arab Saudi. Dia kata orang Malaysia, Indonesia ni untung sebab tanah dia subur. Tanah dia tu, tanah kita ni, letak apa pun menjadi. Maknanya kalau kita tak peduli pun akan tumbuhlah tumbuhan. Bukan kata letak apa, meja ni tuan-tuan letak 2 bulan luar, kena hujan, kena panas, tumbuh lumut. Maknanya nak beritahu pada kita tanaman tu duduk hidup, boleh menumpang. Okay. Negara Arab setengah-setengah tempat tak tumbuh. Siram dengan air Zam-Zam tak tumbuh. Negara kita tak siram pun tumbuh. Tuan-tuan kena tahu, di Padang Arafah tempat orang duk kumpul buat haji wukuf tu, okay, pokok-pokok di Padang Arafah di tepi tu, pokok tu orang Arab panggil Syajarah Sukarno. Pokok Soekarno. Nanti kita cerita lepas azan sebab apa panggil pokok Soekarno, Presiden Indonesia. Pergi lalu azan. Azan kan? Masuk isyak.
Okey, kita sambung lagi perbahasan kita ayat yang ke-31. InsyaAllah kita akan berhenti pada ayat yang ke-33. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Kami keluarkan daripada bumi itu airnya dan juga padang rumputnya. Dan kemudian kami pacangkan gunung-gunung sehingga nampak kukuh gunung tu. Okay. Walaupun negara Arab kita dah sebut tadi, khususnya Mekah yang menjadi medan dakwah Nabi, dilihat sebagai bumi yang gersang. Tapi kita kena ingat, bumi Mekah itu sendiri pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa, bahkan doa tu jadi ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Daripada doa tu kalau kita tengok perkataan samarat, samarat tu maksudnya macam-macam jenis buah-buahan. Sama ada buah-buahan tu ialah buah-buahan yang biasa tumbuh di negara Arab ataupun buah-buahan yang tak biasa tumbuh di negara Arab. Semua termasuk dalam doa tu. Okay. Saya sebut tadi di padang Arafah. Di padang Arafah ni tuan-tuan, memang tabiat padang Arafah ni gersang. Tak ada apa-apa. Melainkan sekarang lah baru nampak dia punya kemodenan. Okay. Pada tahun 1958 kalau saya tak silap, ataupun 48, ketika mana pada waktu tu raja yang memerintah Arab Saudi, Raja Faisal ataupun Raja Fahad, rasanya Raja Faisal, okay,
Dia kata apa, buat MOU dengan kerajaan Republik Indonesia yang kata apa, presiden dia pada waktu tu ialah Soekarno. Bila mana buat MOU, maknanya MOU untuk buat haji apa semua lah kot. Kerajaan Indonesia menghadiahkan beberapa batang pokok untuk ditanam di Arafah sebab panas. Tempat tu panas. Okay. Dan pokok itu diambil daripada kawasan Kalimantan. Dibawa benihnya dan ditanam. Bila mana ditanam tu, majlis tu dibuat besar-besaran lah. Okay. Kerajaan Arab Saudi memberi nama pokok tu Syajarah Soekarno. Pokok Soekarno. Atas nama Soekarno yang bagi. Soekarno ni dia banyak memperkenalkan produk-produk Indonesia kepada negara-negara luar. Okay. Jadi sampai hari ini pun kalau kita tengok memang nama dia Syajarah Soekarno. Tapi alhamdulillah pokok tu hidup. Walaupun tabiat negara Arab tu dia payah nak hidup. Saya tak pasti pokok jenis apa, tapi pokok tu dah besar, dah sekarang dah masih wujud lagi. Itu memang kebiasaan Soekarno. Kalau dia nak menjalinkan apa-apa hubungan dengan mana-mana negara, dia akan perkenalkan apa pokok yang ada di negara dia. Macam dia buat hubungan dengan Korea Utara, walaupun Korea Utara tu komunis. Dia perkenalkan orkid, pokok orkid yang orang Korea tak pernah kenal orkid. Tapi dia ada hari khusus di Korea Utara ni memperingati Soekarno tu sendiri. Dia ada pengaruh dia yang tersendiri lah, pengaruh yang tersendiri. Cuma poin dia kita nak sebut ni, negara Mekah tu ataupun negeri Mekah pada waktu tu dia gersang. Tapi benda tu tidak pelik bagi orang Arab yang pada waktu tu. Sebab tu kalau tengok hari ni, kalau tuan-tuan perasan di tepi kawasan Masjidil Haram tu dia panggil Jabal Ajak ataupun Bukit Ajak. Bukit Ajak yang kawasan orang Melayu kita ramai situ. Sama ada Melayu Fatani ataupun Melayu Malaysia. Dan orang Melayu kita duduk sana dengan membudayakan makanan budaya orang kita. Adalah makanan orang Arab tu memang dah banyak memberi kesan. Okay. Cuma saya sendiri pun dah tengok dengan mata kepala saya sendiri, pokok petai di Bukit Ajak ada. Orang petani duk tanam. Sebab saya pada waktu tu pergi buat umrah, jemaah tu bagi petai 2-3 papan. Kita belajar di Jordan waktu tu. Tanya, petai ni ambil mana? Bawa dari Malaysia. Kata tak, Mekah ada tanam. Mekah ada tanam. Dia sebut perkataan di Mekah ada tanam petai. Kita kata nak pergi tengok kat mana. Kawasan Bukit Ajak. Lagi lebat yang pada Malaysia ni. Besar lagi mata petai dia tu daripada yang Malaysia kita ni. Subur. Subur kerana apa? Subur kerana doa Nabi Ibrahim. Deriannya pun ada macam-macam. Cuma Arab tak makan lah. Sebab benda tu bau. Okay. Cuma nak beritahunya benda tu wujud di sana. Buah rambutan pun ada. Maknanya itu makanan-makanan. Cuma nak beritahunya orang-orang Bukit Ajak ni walaupun dia tu Melayu, dia tetap orang kata apa, dah terkesan dengan budaya Arab. Dia memang orang Melayu kita ni kalau pergi negara orang, kita lebih cepat nak lupakan negeri asal berbanding orang negeri tu. Orang Melayu kita memang macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok belajar negara Eropah balik, tak berapa nak ingat cakap Melayu. Biasa orang Melayu. Jarang je orang negara lain buat perangai lagu tu. Tuan-tuan kena tahu di London tu dia ada satu jalan, nama dia Bangladesh Street, tengah kota London. Saya tanya kawan-kawan yang duduk situ kawasan orang Bangladesh semua, dan ada orang Bangladesh duduk situ 30 tahun tak reti cakap bahasa Inggeris di kota London. Sebab dia duduk dalam komuniti Bangladesh tu je. Orang tanya Gatwick kat mana? Tak tahu. Kenal Bangladesh Street, tapi duduk di mana? Di London. Tak pandai cakap Inggeris. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, bangsa lain ni dia ada jati diri yang agak kuat. Orang Melayu kita pun ada jati diri. Cuma nak beritahu pada kita, yang paling kuat pun saya tengok di Mesir. Di Mesir ni, di Kahirah Hayu Ashir tu, section 10 Kahirah tu, majoriti orang Melayu sebab situ rumah anak negeri. Dia punya kuatnya Melayu tu sehingga Arab situ boleh cakap Melayu. Itu first kita boleh tengok. Kita boleh tengok macam mana dipengaruhinya orang kata apa, budaya. Okay. Cuma di Mekah itu semua jenis tanaman yang pelik-pelik dia boleh hidup di sana dengan sebab doa Nabi Ibrahim. Sebab tu bila mana ayat ni turun, orang Mekah tak pelik. Sebab mereka telah melihat kepelikan Mekah tu, gersang lembah
Kalau kita perasan kita turun Masjidil Haram ni, nak pergi ke Kaabah tu dia mesti kena turun tangga. Sebab sifat Mekah tu dia memang lembah. Dia ke dalam. Di lembah tu logiknya tak akan keluar air. Tapi ada air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam tu sudah cukup mendiamkan orang Arab tentang kebesaran Tuhan. Sudah cukup pun sebenarnya. Dan air Zam-Zam tu dia ada sejarah dia pernah stop sekejap, lepas tu kekal sampai ke zaman kita ni. Cuma nak beritahu kepada kita, ayat-ayat daripada ayat yang ke-27 kita bahas malam ni sampailah ayat yang ke-33, mata'al lakum wa li'an'amikum. Ayat ni sudah cukup nak beritahu kepada orang Arab, kamu duk nafikan tu benda sia-sia je. Nafi kiamat benda sia-sia. Sebab kamu telah melihat keajaiban di negeri kamu sendiri, iaitu negeri Mekah yang lembah ada air, negeri Mekah yang lembah tanaman-tanaman semua duk hidup. Sebab tu kalau ayat ni benda tu tak berlaku di Mekah, dia akan mengejutkan orang Mekah. Tapi benda tu berlaku depan mata orang Mekah, dia mendiamkan orang Mekah. Jadi pada waktu tu hujah-hujah ni sudah berjaya mendiamkan mereka. Okey. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung ayat yang ke-34 sampailah ayat yang terakhir. Ayat 34 ni dia cerita tentang permulaan kiamat, trailer kepada hari kiamat. Sampailah kepada ayat yang terakhir, Allah Ta'ala sebut tentang keadaan orang kafir pada hari kiamat tu macam mana. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.